Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Amar Syakirim Abdul Rahim merupakan anak didik SMK Putrajaya Persis 92. Kegemaran saya adalah membaca dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang akauntan. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah tiada tandingannya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pada hari ini saya akan membicarakan buku yang bertajuk Seorang Tua di Kaki Gunung. Buku fiksyen ini mengandungi 165 muka surat, terdapat sisipan 16 bab untuk dinikmati oleh para pembaca. Buku ini merupakan sebuah novel yang telah mendapat tempat kedua dalam sayembara hadiah Nobel Gapena Yayasan Sabah II pada tahun 1981. Buku ini dalam kumpulan buku fiksyen di mana nombor perolehannya ialah 899.233. Novel ini merupakan karya agung yang ditulis oleh Allahyarham Azizi Haji Abdullah. Beliau dilahirkan di Kampung Bukit Meriam, Kota Kuala Lumpur, Kedah pada tahun 1942. Mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Bukit Meriam dan Sekolah Melayu Kota Kuala Lumpur, Kedah sehingga darjat 6. Kemudian belajar di Sekolah Agama di Kepala Batas Seberang Perai. Azizi mula menulis ketika di Sekolah Agama, kira-kira dalam tahun 60-an. Azizi juga merupakan penerima anugerah penulisan Asia Tenggara Sirai 1988 dan telah meninggal dunia ketika berusia 69 tahun. Novel Seorang Tua di Kaki Gunung ini telah diterbitkan pada tahun 1982 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini telah dijadikan teks wajib bagi murid-murid tingkatan 5 aliran sastra pada tahun 1982 dan pernah diadaptasikan kepada sebuah drama televisyen dengan menggunakan tajuk yang sama pada sekitar 1990-an. Secara ringkasnya, novel ini berfokus kepada watak utamanya iaitu Tukia yang tinggal di kaki gunung bongsu yang terletak di negeri Kedah bersama dengan isterinya Nek Besar. Beliau seorang yang berpegang dengan amalan tradisi orang lama yang dianggap kolot. Tukia mempunyai seorang anak lelaki iaitu Fikri yang telah berjaya dalam hidupnya dan memegang jawatan besar di sebuah bandar. Konflik bermula apabila Fikri dan isterinya sering mencaci akan kehidupan dan rumah Tukia. Anak bongsu Fikri iaitu Lamin rapat dengan Tukia dan sering mengikut Tukia masuk ke dalam hutan. Tapi hari demi hari Fikri semakin sibuk di bandar dan jarang sekali untuk pulang ke kampung. Tukia dan Nek Besar berfikir bahawa anak, menantu dan cucunya tidak mahu pulang kerana tidak selesa untuk tinggal di rumah buruk mereka. Akhirnya, Tukia mengambil keputusan untuk membuat rumah baharunya sendiri dengan menggunakan pohon kayu cengal batu. Mereka gembira sekali apabila bertemu dengan pohon kayu cengal batu di dalam hutan. Namun, malang tidak berbau, pohon tumbang dan mengenai batang tubuh Tukia dan akhirnya membawa kepada maut. Kekuatan utama novel ini terselah pada aspek perwatakan dan latarnya. Gaya bahasanya amat mudah untuk difahami untuk membuatkan kita berfikir. Novel ini memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh dalam melukiskan gambaran alam hutan untuk menimbulkan perhubungan erat dan selari antara usia Tukia dengan kehidupan tradisi yang dianggap murni. Walaupun Tukia sebagai seorang suami, bapa mentua dan datuk yang cukup tegas, garang, keras hati, gigih, berpendirian, akan tetapi tetap ada juga sifat kasih sebagai seorang datuk kepada dua orang cucunya. Tukia sangat menyayangi Lamin, anak lelaki bongsu kepada Fikri. Tukia sanggup meredah gunung bongsu bersama dengan Lamin untuk memberikan pengajaran kepada Lamin tentang hutan. Daripada novel ini, kita dapat melihat pengorbanan seorang ayah untuk anaknya. Tukia berusaha untuk mengembirakan hati anaknya, Fikri, dan sanggup untuk membuat rumah baharu agar anaknya sering pulang ke kampung. Persoalan ini menyedarkan kita bahawa pengorbanan seorang ayah itu tanpa syarat terhadap anaknya. Pengajarannya, setiap anak haruslah menghargai jasa kedua orang tua yang sanggup melakukan apa sahaja untuk anaknya tanpa menghiraukan kepayahan yang perlu ditempuh. Unsur keagamaan juga dapat dilihat dalam novel ini. Tukia tidak pernah meninggalkan solat walaupun berada jauh di dalam hutan dengan mengambil wuduk menggunakan kaedah tayamum dan sentiasa mendirikan solat subuh secara berjemaah bersama Nek Besar serta berjemaah di surau. Ini menunjukkan pegangan agama Tukia yang kuat dan menjadi hamba yang taat kepada suruhan Tuhan. Selain itu, saya juga dapat melihat kehidupan harmoni dan tolong-menolong antara penduduk kampung. Contohnya, apabila Tukia jatuh sakit akibat diserang ribuan tuan, semasa Tukia bersama cucunya, ketika Lamin mahu mengambil madu di sebatang pokok petai di dalam hutan. Orang-orang kampung telah bersepakat untuk membawa Tukia ke hospital walaupun sudah di tengah malam. Begitulah kisah seorang tua di kaki gunung. Walaupun sehingga mati pun Tukia dan Nek Besar tidak mahu keluar dari kaki gunung bongsu. Prinsip hidup mereka, hidup dan mati biarlah di kaki gunung ini. Walaupun berkali-kali Fikri, Farid dan Lamin mengajak mereka berdua untuk tinggal bersama-sama di bandar, tapi Tukia tidak mahu menurutinya. Nek Besar juga mengambil keputusan untuk terus tinggal di kaki gunung tersebut walaupun setelah kematian Tukia.
Kesetiaan seorang isteri jelas terdapat di dalam dirinya besar. Pada saya, novel ini sangat syarat dengan nilai-nilai kehidupan seperti kasih sayang, tanggungjawab, ketaatan sebagai hamba serta kepentingan nilai kerjasama dalam sesebuah masyarakat. Selain itu, buku ini juga mempunyai kandungan idea yang sangat bernas. Pengarang memilih gaya bahasa yang sangat berkesan sehingga pembaca dapat merasakan apa yang mahu disampaikan oleh pengarang. Plotnya juga mudah untuk difahami. Paling menarik, diajar juga betul-betul untuk menegakkan sebuah rumah. Patutlah 5 orang dulu-dulu kukuh berdiri tegak meskipun tanpa sebarang paku yang terpacak. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai dibaca oleh pelbagai generasi. Buku ini mempunyai banyak nilai yang boleh diangkat. Yang baik dijadikan tauladan, yang buruk dijadikan sempadan. Sekianlah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.